Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kelapangan waktu, kesihatan tubuh badan, dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam membahaskan qisasul anbiya, kisah para nabi-nabi, dan kita masih di peringkat muqaddimah Rasul yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, di mana pada bulan yang telah lalu 18 November 2 Rabiul Akhir, saya telah membahaskan secara muqaddimah apa yang kita sebut sebagai dasar-dasar dakwah Nabi Nuh alaihi salam, yang juga menjadi dasar dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, iaitulah di atas prinsip dan dasar an ya'budullah wattaquhu wa ati'un. Ayat 2 dan 3 surah Nuh alaihi salam.
Itulah dasarnya. Pertama, sembahlah Allah. Kedua, wattaquh, takutlah kamu kepadanya. Dan ketiga, ati'un, taatlah kamu kepada aku. Itu dasar para nabi dan rasul. Maka malam ini saya sambung seperti yang saya sebut pada bulan yang telah lalu. Maka tajuk kecil kita pada malam ini adalah sebab-sebab penolakan. Tentu ada alasan mereka yang menolak belanjawan kemarin. Situ pula kona dia kan, tapi luluh lah. Tolak tu adalah alasan dia, lantak ke dia lah. Yang penting dah luluh. Tentu bila kita tolak sesuatu, takkan kita tolak begitu saja. Menjadi perkara obvious, perkara yang biasa dalam hidup. Bila kita tolak sesuatu, mesti kita letak alasan. Takkan kita tolak, lepas tu orang tanya, kenapa? Ada saja seronok, tu bodoh. Dia mesti ada alasan. Saya tak suka makan pedas, contoh. Kenapa? Sebab tak boleh, nanti perut saya sakit. Ada alasan, tolak. Saya tak suka isap rokok, itu lagi kuat. Kenapa Ustaz? Sebab rokok tu melazatkan saya. Ada alasan dia. Rosak paru-paru, jahanam paru-paru dan sebagainya. Kita akan beri alasan. Begitulah tajuk kecil kita malam ini. Sebab-sebab penolakan. Dan para ulama telah menggariskan ada 3 sebab utama yang mereka, dalam kes kita bahas kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka kaumnya menolak seruan dakwah Nabi Nuh. Dan kalaulah tuan-tuan mengkaji Al-Quran, duduk sekejap tengok ayat-ayat Quran, tadabbur, kita akan mendapati bahawa 3 sebab dan alasan ini yang kena pada semua para rasul. Sama aja alasan-alasan dia. Baik, pertama kata para ulama bahawa sesungguhnya Nabi Nuh yang mengaku jadi rasul ni, dia manusia macam kita. Dia makan dan dia minum. Sepatutnya malaikat. Itu alasan pertama. Tuan-tuan muslimin muslimat, mari kita bedah 3 ayat. Surah yang sama, Surah Al-Furqan. Saya nak baca 3 ayat untuk menguatkan hujah yang pertama ini, iaitu kita mesti tolak Nabi Nuh kerana dianya makan, dianya minum serupa kita.
Tak boleh macam ni. Patut bila dia klaim jadi rasul, dia mesti ada malaikat dan sebagainya. Baik, ayat mana nak tengok? Surah nombor 25. Selepas An-Nur, sebelum Asy-Syu'ara, surah namanya Al-Furqan. Baik, tengok 3 ayat. Pertama saya nak baca ayat nombor 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ayat 7. Wa qalu, dan berkata mereka. Siapa tu? Pemimpin-pemimpin Quraisy musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Wa qalu, mereka berkata. Ayat ni Allah dedahkan bukti-bukti ceramah Abu Jahal, bukti-bukti ceramah pemimpin Quraisy dalam usaha mereka mengajak orang-orang Makkah jangan mendekati Rasulullah. Dan tuan-tuan perhatikan alasan-alasan yang mereka beri adalah alasan yang remeh-temeh. Tetapi Allah cerita dalam Quran. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu, demikianlah penentang-penentang Islam, mereka ketandusan isu. Mereka tak ada isu, melainkan isu-isu lama yang dikitar semula untuk menolak dasar Islam. Tengok ayat. Wa qalu, dan mereka berkata, ma li hadzal rasul, ni rasul apa? Disebut dengan lafaz mufrad, rasul. Makna siapa tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma li hadzal rasul, apa ni? Kata Abu Jahal, inikah dia rasul? Hadzal rasul, ni ke rasul? Ya'kulu ta'am, dia makan makanan serupa kita. Wa yamshi fil aswaq, dan dia berjalan pergi market. Tuan tengok, tuan sekali baca gelak kita. Tetapi Allah beritahu kita, inilah penentang-penentang Islam. Mereka tahu untuk convince orang yang tak tahu apa-apa, terutama dalam kes Rasulullah ini. Apa yang Abu Jahal boleh convince orang Makkah, boleh mempengaruhi orang Makkah? Nak kata Nabi jahat? Tak ada. Na'udzubillah. Dikenal dengan Al-Amin, dikenal dengan akhlak yang mulia, dikenal dengan budi pekerti yang tak ada tolok bandingnya, suka beri makan orang miskin, suka mendamaikan orang bergaduh. Inilah Nabi Muhammad yang mereka lihat sebelum penurunan Iqra di Gua Hira. Sebelum ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, sebelum Nabi berdiri di Bukit Safa dalam ceramah umum yang pertama.
inilah individunya, inilah bentuk manusianya, akhlak yang baik. Al-Amin diberi gelaran. Dia nak cari apa? Dia nak habaq orang Makkah Nabi jahat. Apa orang Makkah? Tengok Nabi punya baik. Maka inilah alasan dia. Kan macam remeh-temeh, tapi Allah cerita. Pertama, yakulut ta'am. Dianya makan serupa kita. Lah pula dah. Makanlah Nabi manusia. Walaupun Nabi tak makan banyak serupa kita, tapi Nabi makan. Nabi simple aja. Ada makanan, makan dia. Tak ada breakfast, puasa dia. Tu Nabi. Tak ada dia kisah. Makan pula berhenti sebelum kenyang. Bayang, sebelum perasaan kenyang tu sampai, khalas, tamam, berhenti. Kita 2 kali tak berhenti, tembikai pula. Lepas tu silang kaki belakang, peluru berpandu. Tu kita. Dia makanlah dia orang, cuma tak serupa kita lah Nabi makannya. Wa yamshi fil aswaq. Bu Jahal kata, Rasul apa ni? Jalan pi market. Lah awaknya Khadijah nak masak. Dah Sayyidatina Khadijah nak masak. Masakan isteri kan, suami makan. Biasalah, sekali-sekala kita start kereta juga, pergi kedai. Kadang-kadang kita suruh isteri kita rehat, ayahlah masak, jom kita makan di kedai. Kita bukannya zalim, paksa, engkau nak masak, kudu gentel misalnya seorang. Dah isteri awak tu ada juga letih, penat dia. Kita pergi kedai, kita makan. Dah Sayyidatina Khadijah dia nak masak, tentulah barang-barang yang nak dimasak takkan ada dekat workshop kereta. Kenalah aswak, market, pasar-pasar. Kenalah pergi berjalan di market. Apa jadi isunya? Laula unzila ilaihi malakun. Ayat yang sama, ayat 7. Laula, kata Abu Jahal, kenapalah unzila ilaihi malakun, kenapa tidak turun di sisinya malakun, mufrad, satu, malaikah. Malaikah jamak, malakun mufrad, satu. Kenapa? Kata Abu Jahal, waktu Nabi Muhammad ni dia berdakwah Allah yang esa syurga neraka, kenapa tidak ada di sisi dia satu malaikat? Fayakuna ma'ahu, di mana malaikat ini ma'ahu akan bersama dengan dia, nazira, memberi amaran. Mana boleh hampa tengok malaikat? Tak layak. Tak boleh. Walaupun ada riwayat yang sahih bahawa sahabat melihat Jibril dalam bentuk wajah seorang sahabat namanya Dilyah Al-Kalbi. Riwayat tu ada sahih. Bila Jibril tukar jadi manusia, kan Allah izinkan malaikat menjadi manusia, boleh. Dan selalunya lelaki. Dan wajahnya, kata ulama dalam hadis sebut, wajah malaikat Jibril itu bertukar menjadi Dilyah Al-Kalbi, seorang sahabat namanya Dilyah Al-Kalbi. Lalu para ulama bahas, kenapa Dilyah, kenapa tidak orang lain? Kaji punya kaji, akhirnya ulama keluar dengan jawapan bahawa sesungguhnya Dilyah Al-Kalbi adalah sahabat Nabi
paling handsome sekali, the most handsome guy among sahabat. Dia paling handsome di kalangan sahabat. Maka malaikat ni selalunya dikaitkan dengan kecantikan, keindahan. Kalau tidak, perempuan-perempuan yang tengok Nabi Yusuf lalu dalam surah Yusuf sampai mereka lukakan jari mereka, mereka kata apa? Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kan tu dalil. Ayat 30 lebih, 33 begitu. Surah Yusuf 31 ke begitulah. 31 surah Yusuf. Kan mereka sebut, "Oh, ini bukan orang ni, melainkan ini malakun karim, ini malaikat yang mulia." Mereka perempuan yang luka jari itu bukan pernah tengok malaikat, tetapi bila tengok Nabi Yusuf, kehandsoman dia, segaknya Nabi Yusuf, mereka kata malaikat. Maka ulama bahas ayat ni bahawa itulah malaikat, sentiasa dikaitkan dengan kecantikan. Maka Jibril menyerupai Dilyah, kerana Dilyah itu the most handsome sahabat. Itu aja. Mana ada tengok dengan sayap-sayap, dia tak layak kita. Nabi aja. Oh, mereka kata, kenapa tidak turun malaikat bersama dia? Ayat 8, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala az-zalimuna illa an tattabi'una illa rajulan mashura. Ayat 8 Al-Furqan. Jadi saya baca lagi satu ayat. Atau kata mereka, au yulqa ilaihi kanzun, atau kenapa tidak turun kepadanya kanzun, kunuz. Kanzun, kunuz maknanya limpahan harta yang melimpah ruah. Dia mengaku jadi rasul, kenapa dia tak ada projek? Kenapa dia tak ada harta? Dia kalau rasul dia mesti kaya. Au yulqa ilaihi kanzun, turun ke atasnya harta benda melimpah ruah dari langit, melimpah jatuh dari langit. Ni miskin bela kambing. Lepas tu nak cakap syurga neraka Tuhan bagai kata Abu Jahal. Kenapa tak turun padanya kanzun, harta benda yang banyak? Kenapa cakap macam tu? Sebab otak puak-puak ni otak duit. Otak mereka otak harta. Otak mereka otak nak kuasa. Otak mereka otak yang memang fikir nak senang dunia, walau dah tua gayut. Tak tahu nak apa. Sampai duk tak tahulah, buat dosa aku je. Ya Allah, geram betul lah. Muslimin dan muslimat, otak tu fikir patutnya Muhammad ni dia mau ada harta banyak, ni apa pun tak ada. Itulah otak Yahudi. Ketika mana Allah melantik Talut menjadi pemimpin mereka, mereka bantah. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bani Israel jawab kepada Nabi Samuel. Bani Israel punya nabi, mereka kata kami paling layak jadi ketua, bukan si Talut ni. Kenapa kami layak? Sebab kami sa'atan minal mal, harta kami banyak.
dinilai pemimpin ni dengan harta. Siapa banyak duit, siapa boleh tabur duit banyak, pemimpin kita. Sekarang nak firman-firman ni kami tak heran lah. Kami mau formit. Firman tak mau, formit mau. Sabda-sabda kami tak mau, kami nak syabdo. Apa betul aku hantam ni? Syabdo, babubuh pihak. Saya tak reti cakap Indo, hantam pihak. Tak main lah benda-benda. Kami nak projek. Au takuna lahu jannatu ya'kulu minha. Masih lagi ayat 8. Atau Muhammad ada jannah. Ma makna jannah? Kebun. Dia kata dia Rasul, dia dakwah kami. Kami nak tengok dia ada jannah, dia ada kebun. Kebun tu bukan kebun saja, ya'kulu minha. Yang kami tengok Muhammad memakan hasil kebun itu. Muhammad kalau dia ada kebun anggur, kami tengok dia petik buah anggur. Tuan bayang, Nabi kena. Tak cukupkah dengan apa yang Nabi buat pada mereka, dengan akhlak, dengan mukjizat yang mereka tengok, dengan bulan terbelah dua? Tak cukupkah? Inilah hati yang keras, hati yang mati. Tak cukupkah kamu melihat mukjizat? Kalau kita ambil contoh Nabi Isa alaihi salam dengan mukjizatnya yang hebat, tak cukupkah? Sampai yang ikut Nabi Isa 12 orang aja. Punya ramai Yahudi Bani Israel. Tiba-tiba yang ikut Nabi Isa 12 orang. Bayang tengok. Ini yang Rasul kena. Alasan manusia biasa makan minum. Baik. Kemudian saya nak baca ayat 20 surah yang sama, Al-Furqan. Pergi ke depan sikit. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. 20 Al-Furqan. Kata Allah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Tak adalah kami utuskan sebelum engkau wahai Muhammad rasul-rasul itu illa kecuali innahum, mereka semua rasul itu la yakuluna ta'am, mereka makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, mereka berjalan pergi market. Bukan kata Nabi ya, semua rasul. Ada pasar di zaman dia, semua rasul pergi market. Allah sebut. Apa nak herannya? Itu dia. Dalam ayat lain, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini bashar, manusia seperti kamu. Makan, minum, perlu ke market, berjalan dan sebagainya. Maka alasan pertama tolak Nabi Nuh sama macam tolak Nabi Muhammad dan semua rasul adalah rasul-rasul ni manusia biasa. Tentulah manusia sebab kita nak tengok jadi contoh. Kalau rasul malaikat, macam mana kita nak ikut? Malaikat tak semayang, malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat ada ibadah. Macam mana kita nak berkahwin, bercucu, beranak, pi
Nabi nak ikut dasar Islam, baik itu Allah letak pada Nabi semua ada ke dia. Dialah panglima perang, dialah pemimpin negara, dialah rakan, dialah sahabat, dialah jiran, dia makan, dia tidur, dia tahajud, semua jadi contoh. Itu kalau malaikat Rasul, kita nak ikut macam mana? Allahu Akbar. Dan tentulah Allah yang memilih mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, alasan mereka tolak Nabi Nuh, dan alasan semua sampai bila-bila pun. Yang kedua, pengikut Nabi Nuh orang yang lemah. Itu memang pengikut Nabi Nuh semua petani, orang miskin, tak ada lah kata koprat-koprat, orang-orang kaya, semua miskin. Isap okok daun. Okok daun pun ikut isap setengah, pagi petang sambung balik setengah. Okok daun susah, tak ada nak hebat-hebat isap pipe apa, tak ada curut-curut lagi, tak ada. Orang susah. Itulah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan bacakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hak ikut Nabi orang buta. Ibnu Makhtum orang susah. Hak ikut Nabi peringkat awal Makkiyah. Dah sampai Madinah tu cerita lain. Ni peringkat awal Makkiyah. Siapa yang ikut Nabi? Golongan marhain, golongan mustadhafin yang lemah, yang tak ada apa, golongan ditindas. Apa ada pada Bilal? Apa ada pada dia? Kulit hitam ya. Itu yang ada kat dia. Apa yang ada pada sahabat lain? Miskin, rabak-rabak baju. Hak tu ikut Nabi. Sampai Allah turunkan ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha fala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ayat 28 Al-Kahfi. Turun ayat tu. Yang mengelilingi Nabi geng miskin, yang menunggu peluang. Ada yang bekas hamba seperti Bilal, ada yang bekas hamba yang dimerdekakan, ada yang bekas hamba yang dibeli, dibayar pada tuannya dan dimerdekakan. Ada yang tuannya memerdekakan hamba itu, seperti Suwaibah yang menjadi hamba kepada Abu Lahab. Bila Nabi lahir, Abu Lahab punya gembira, pakcik dia Abu Lahab punya seronok. Tindakan awal dia memerdekakan hamba dia bernama Suwaibah dan mengarahkan Suwaibah untuk menyusu Rasulullah. Maka Suwaibah adalah ibu susuan Rasulullah, mahram selama-lamanya. Mahram kerana susuan. Bebas mereka. Ada yang dibeli. Siapa yang beli? Abu Bakrin. Paling banyak beli hamba abdi, bebas. Beli, bebas. Abu Bakrin. Tu dia punya hebat dia. Ada yang bebaskan hamba abdi atas kesalahan-kesalahan yang Allah hukum. Apabila kamu buat satu perkara salah, maka antara cara nak kafarah ialah mesti bebas hamba. Dan dalam Quran, tuan-tuan kaji, dua kesalahan yang ada hubung kait dengan pembebasan hamba abdi. Pertama, hukum zihar.
dalam surah Al-Mujadilah juzuk 28 surah nombor 58. Apabila si suami mengeluarkan ucapan zihar, menghina istrinya dengan katanya seperti contoh, engkau seperti punggung ibuku, dengan niat menghina istrinya, memperlekeh istrinya, maka jadilah zihar. Maka berpisahlah mereka daripada tempat tidur mereka. Tidaklah bercerai, tapi berpisah. Maka untuk suami menggauli semula istrinya, maka Allah memberi mereka 3 pilihan. 3 hukum, mesti ikut urutan. Pertama, fatahriru raqabah, hendaklah mereka membebaskan hamba abdi. Hukum pertama, mesti tebus kesalahan itu. Pertama, cari dulu hamba abdi, bebaskan. Nampak? Terbebas hamba abdi bila orang buat salah. Cuma kita tak ada lah ni hamba abdi. Tak ada hamba abdi, ataupun ada tapi tak mampu sebab nak bayar banyak, maka kamu mesti pergi yang kedua. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, hendaklah si suami berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari straight. Imam Asy-Syafi'i kata tidak boleh berhenti walau sehari. Masuk dah hari 59, besok tu hari 60, cukup dah 2 bulan, dia habaq nak rehat, dia tak puasa besok, cancel, kosong, kembali kosong. Jangan cari pasal oh tak mampu, gastrik, sakit, tak boleh lapar, tak larat, penat, letih. Nombor 3, tak ada pilihan dah. Last sekali, it'amu sittina miskina, berilah makan 60 orang fakir miskin. Ada pula hukum pembebasan hamba abdi, yang nombor 2 tadi zihar. Nombor 2 yang terkait dengan pembebasan hamba abdi ialah kafarah sumpah. Ayat 89 surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratul aymani idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allahu akbar. Iaitulah orang yang bersumpah dengan 2 keadaan. Tengok ayat. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak hukum kamu kalau kamu bersumpah dengan tak sengaja. Tak sengaja. Tak sengaja bersumpah. Dia sumpah tu dia tak sengaja. Bukan suka-suka, dia tak sengaja. Allah tak hukum. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Tetapi Allah menghukum kamu dengan sumpah yang kamu sengaja bersumpah tapi kamu langgar. Sama ada langgar sumpah atau sengaja bersumpah dia main-main. Main-main sumpah. 2 no, satu langgar sumpah, satu main-main dengan sumpah. Maka Allah kata kafarah dia 3.
Pertama, it'amu asharati masakina min awsati tut'imuna ahlikum. Hendaklah kamu memberi makan 10 orang fakir miskin. Tengok 10 orang tadi zihar 60, kafarah sumpah 10 orang, dan Allah detailkan kamu nak bagi makan apa. Tengok ayat 89 Al-Maidah. Kata Allah, awsatu min tut'imuna ahlikum, iaitu makanan yang kamu biasa bagi pada anak bini kamu. Katalah tengah hari selalu ikan termenung, 10 orang ni ikan termenung, ikan goreng, kata ikan kembung goreng, 10 orang ni belacan ikan kembung goreng, bagi makan. Kamu biasa makan tengah hari jenahak, mampu jenahak jenahak lah 10 orang tu. Tu dia, itu yang pertama. Apa yang kita biasa bagi makan? Ikan kering, ikan kering. Yang kedua, au kiswatuhum. Kiswah, pernah dengar kan kalimah kiswah? Kiswah kelambu Kaabah. Kiswah, kiswah makna pakaian. Kamu kena bagi pakaian. Imam Syafi'i kata apa? Pakaian itu seperti seorang satu kain serban. Dah. Beli kain serban seorang selai RM10 ke apa ke? RM5 tu. Seorang satu. 5 kali 10, 50. Atau seluar seorang selai. Beli dengri seorang selai. Dengri boleh tahan tak mahal kan? Beli tracksuit ke apa hak murah-murah bandel tu, seorang selai. Atau t-shirt seorang selai. Welcome to Padang Serah, contoh. T-shirt seorang selai pun dikira memberi pakaian, cukup. Serban selai pun cukup. Itu nombor 3, au tahriru raqabah. Itu bebaskanlah hamba abdi. Dalam kes kafarah sumpah, Allah letak yang paling ringan dulu. Nampak tak? Beza dengan zihar. Zihar paling susah dulu. Pasal apa? Nilai isteri yang cari pasal. Jangan duk celupa mulut cakap ikut suka kat bini. Allah letak teruk dulu. Tapi dalam kes kafarah sumpah, Allah bagi yang paling ringan dulu. Apa dia? Bagi makan. Allah setakat sepinggan ikan gembung berapa sangat? RM4, RM5 kita kata gitu. Kali 5, kali 10, RM50. Lepas tu dia main sikit, berat sikit. Apa dia? Pakaian. Lepas tu dia main paling berat, bebaskan hamba abdi. Tu susunan dia. Faman lam yajid, siapa tak mampu, maka hendaklah dia puasa salasati ayyam, puasa 3 hari. Makan pun tak mampu, bagi pakaian pun tak mampu, hamba abdi lagi lah tak mampu. Kata Allah, hamba puasa 3 hari. Kata Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik, mereka berkata 3 hari itu hendaklah berturut-turut. Walaupun ada segelintir pandangan, tak apa, selang-selang kita ambil pandangan jumhur, iaitulah straight 3 hari. Itu dia. Baik. Balik ayat 28 Al-Kahfi. Allah kata ke Nabi apa? Wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wasbir nafsaka, sabarlah ma'allazina yad'una rabbahum, hendaklah engkau bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Bil ghadati wal ashi, pagi-pagi dan petang-petang. Siapa tu? Sahabat dia. Siapa tu? Bilal, Abu Zar, Ibnu Makhtum, hak miskin-miskin ni. Allah kata ke Nabi sabar. Sebab itulah pengikut Nabi-Nabi. Nabi Nuh kena hak tu. Sabar kata Allah. Dan Allah pesan ke Nabi,
wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau palingkan pandangan engkau dari mereka. Maksudnya jangan tinggalkan Bilal, jangan tinggalkan sahabat-sahabatmu yang miskin. Turidu zinatal hayatid dunya, kerana engkau mahukan perhiasan dunia, sedikit keuntungan dunia. Soalnya Nabi buat tak? Tidak. Tapi Allah turunkan ayat ini peringatkan kita. Nabi mana buat? Nabi tak buat. Tapi Allah peringatkan, jangan tinggalkan mereka yang susah, yang miskin. Kita pi tinggal, pi kawan dengan orang kaya. Orang kaya tu lawan Islam. Nak buat apa? Tu ayat dia 28 Al-Kahfi. Kamu kena bersama dengan geng-geng susah, tapi sama-sama berjuang Islam. Tu dia duduk. Ni kawan dengan geng kereta Mustang. Tengok-tengok rasuah SPRM cukup lah di KLIA. Geng-geng Mustang semua. Berapa orang dah kena? Dekat 60 orang lebih lah. SPRM kutip rasuah KLIA, pegawai immigration, dengan Mustang, dengan Audi. Seekor kancil pun tak ada. Mana kita kancil? Semua besar-besar. Cash money 600,000 tak bayang. Cash money. Barang kemas bini habis, SPRM rembat semua. Perangai apa empat, teruk betul. Nah, kawan dengan geng-geng yang kereta hebat-hebat, tapi semayang pun tak berhentikan. Nasihat dekat dia suruh semayang, kita belah tinggalkan. Tapi wajib nasihat. Baik kawan dengan geng yang kereta dia exhaust ikat tali rupiah. Dia masuk highway, main pakai RFID kan, pakai radio frekuensi punya tu, bukan smart tag, tak main lah masuk tu. Tapi exhaust ikat tali rupiah. Masuk highway, Nindia belaga berapi. Wiper ada 2. Aircon jangan tanya, aircon ori punya, Nindia tingkap. Minta on butang aircon tu, taknya tak ada bunyi apa, yang keluar lipas. Wiper ada 2, bergerak satu lah. Satu lagi mati syahid awal lagi. Hujan lebat, sedia kain tuala good morning tu, Nindia punya lap. Tapi takbir dia tikus pemampuih punya kuat. Pai-pai takbir balik rokok, leceh betul. Tak mula saya geli ke lemah. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah pesan ke Nabi, nama jangan tinggal dia. Itulah pengikut yang Allah kata yuriduna wajah. Walaupun mereka miskin, tapi mereka hendak wajah Tuhan mereka, maksudnya keredaan Allah. Walau mereka tak ada harta. Bilal tu apa? Negro bekas kena seksa. Apa dah? Yang dia tahu ahadun tu Allah sampai Nabi dengar kasut terompah di dalam syurga. Allah. Apa ada kat dia? Hitam negro. Mana ada negro putih? Hitam. Tapi takwa dia. Dia pernah dihina dalam satu mesyuarat. Siapa yang hina dia? Saifullah, pedang Allah, Khalid ibn Walid. Tuan yang kata setan ni dia ganggu kita, sahabat pun kena. Mesyuarat perang, pengurusi mesyuarat Saifullah, Khalid ibn Walid, panglima hebat. Habis minta pandangan. Bila kata tuan pengurusi, saya ingat, diamlah hang budak hitam. Khalid ibn Walid pun tuan, ni kata syaitan dia cukup cepat masuk. Budak hitam hang diam.
Dah lah hitam. Ni Khalid sebut, dah lah hitam. Mak hang pun hitam. Allah. Menangis Bilal. Memanglah mak aku hitam, dah aku hitam. Makan belang-belang pula mak dia. Ngadu kat Nabi. Nabi panggil Khalid, Nabi taruh cukup-cukup. Tuan-tuan, inilah pengikut-pengikut Nabi. Orang susah. Dia ni kalau keluar, kalau tabung pilihan raya ni tin Milo lah, senang cerita. Kan? Bubar parlimen India empuk atas meja kat markah. Kira-kira dah RM60, RM70. Itulah perjuangan dia. Sehari 5 sen, tong Milo, 5 sen, tong Milo. Lepas tu dia tengok rokok tak ada, buka pula beli rokok. Kira-kira ada RM18. Dia kata lepas hadang hil. Lepas tu start nabung pula. Tong buluh kan, tabung buluh. Kita rasa benda tu. Kita nak sebut inilah ciri-ciri yang memenangkan agama Allah. Orang-orangnya ikhlas, hidupnya susah tapi usrah tak tinggal, tamrin tak tinggal, berkhidmat, infak diri, harta di jalan Allah, berhujan, berpanas, tu unit-unit amal tu tabik ke hamba. Allahu Akbar. Maka Allah pesan ke Nabi, jangan tinggalkan mereka yang susah ni, yang miskin ini, yang tak ada apa ni, sebab mereka hanya mahu redha aku. Jangan tinggal mereka. Dan memang Nabi tidak akan tinggalkan mereka, dan memang Nabi tak akan tinggal. Maka alasan kedua tolak Nabi Nuh dan tolak Nabi Rasul ialah kerana pengikutnya lemah dan miskin. Yang ketiga, yang terakhir, mereka tolak Nabi Nuh dan mereka tolak Rasul dengan mereka melampirkan tuduhan Nabi-Nabi ini berdusta dan berbohong. Kalau Nabi lagilah kahin. Kahin makna tok dukun, syair, ahli syair, seorang yang pandai menyihir orang, ucapan dia memecah belahkan keluarga, macam-macam. Nak sebut, inilah alasan, 3 alasan yang digunakan sampailah kiamat. Tolak Rasul, tolak perjuangan Islam. Kalau lah panggil apa? Lebay lah. Kan, geng-geng lebay, tak tahu perintah. Kan, geng lebay, tak reti apa. Lebay-lebay pun hang cek tengok universiti mana. Jangan duk pukul lebay ke semua. Hang cek tengok mengaji mana. Dengan IR tu hang cek tengok PhD dia mana. Kita malas lah nak sombong-sombong, nak tunjuk hebat. Tak ada. Tu bukan perangai kita. Tetapi demikianlah orang yang menentang Islam, memandang macam tak ada mata perjuangan Islam ini, dalam keadaan kononnya perjuangan Islam ini satu perjuangan yang lapuk, yang tidak boleh membawa apa-apa kemajuan kepada dunia sampailah Allah kiamatkan dunia ini. Inilah persepsi yang cukup terpesong daripada kebenaran, sedangkan dunia barat amat terhutang dengan dunia Islam. Saya baca satu tulisan bekas CEO Hewlett Packard, satu syarikat elektronik terbesar dunia. Bagaimana CEO dia, seorang perempuan, dalam satu ucapan dia dalam satu majalah The Times, dalam Times, dia menyebut bagaimana dunia barat terhutang budi kepada dunia Islam. Dengan teknologi, dengan sains yang dimiliki oleh umat Islam,
800 tahun kerajaan Andalusia memerintah dunia. 800 tahun Eropah menamakan zaman itu the golden age of learning, zaman keemasan menuntut ilmu. Main-main kah? Avicenna, Ibnu Nafis, Al-Khawarizmi, Al-Jabair, teori-teori sains, teori-teori mathematics, ukur lilit bumi, pusingan bumi, laju mana, semua sarjana Islam. Betapa hebatnya kita, sehingga mereka menghancurkan Baghdad, sehingga mereka punggah semua kitab-kitab ilmu. Mereka jadikan jambatan untuk menyeberang sungai Dijlah dan Tigris. Angkatan perang Mongol di bawah pimpinan Kublai Khan, Hulagu Khan yang telah menyerang Baghdad. Baghdad tu sumber ilmu, center of knowledge pada waktu itu. Dan kitab-kitab itulah yang baki-baki itulah mereka ambil. Kemudian mereka klaim, oh kamilah jumpa semuanya. Teori itu, teori ini Islam dulu tuan-tuan. The golden age of learning, zaman Andalus. Allah hebatnya. Sampai kat kita duk berebut gila dia memimpin. Hang kata aku kata hang aku cukup nombor apa tak ada. Yang tinggal nombor ekor. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itulah 3 alasan yang kita sembang bahas pada malam ini. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan dan kita akan mula melihat tindakan selanjutnya yang diambil oleh Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan tulisan para ulama, dan saya akan ikut urutan daripada kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir rahimallahu taala, dan kitab-kitab yang lain yang menjadi rojokan kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.